Salam sejahtera, jadi selamat pagi ya, jadi kepada semua ya yang telah subscribe channel YouTube Ishak bin Ismail, terima kasih banyak-banyak. Ya, sudah 2 hari saya tidak ke udara. Jadi itu menandakan bahawa kesibukan ya yang tidak dapat menyebabkan saya tiada masa. Jadi isilah masa dengan sebaik-baik mungkin dengan perkara-perkara yang menguntungkan kita. Jadi pada paparan malam ini ataupun pagi ini saya bawakan daripada jauh sana, iaitu dari Sabah Kota Belud Jadi rakan kita ini bernama Encik Herman. Beliau ingin melelong dengan tujuan yang disebut sebagai lelongan amal. Ya, apa sebenarnya sebelum ini beliau juga telah memasukkan posting duit shilling lama beliau juga. Perkhabaran daripada beliau penyakit serius kritikal beliau, iaitu penyakit buasi beliau telah beransur pulih Jadi alhamdulillah. Jadi namun dalam keadaan orang kata sakit kritikal itu penyembuhan itu mungkin memakan masa. Jadi beliau memerlukan kewangan yang banyak. Jadi oleh itu beliau berhasrat melelong kepingan-kepingan wang dan duit shilling yang ada. Jadi pada paparan malam ini saya letakkan antara RM100 sehingga RM250 sekeping. Jadi bolehlah buat penawaran, dan jika bersetuju boleh WhatsApp saya. Dan ingatlah, lelongan amal ini berunsurkan orang kata kebajikan. Kita berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat janganlah sekalipun. Jadi tujuannya adalah untuk membantu rakan kita ini mendapatkan sumber kewangan untuk perubatan beliau itu, dan di samping untuk cucunya yang bakal masuk alam persekolahan. Jadi itulah hasrat murni beliau. Pernah saya videokan sebelum ini. Jadi kesekian kali yang kedua ini saya paparkan semula untuk membantu beliau Walaupun dalam video yang pertama itu beliau menyatakan bahawa tidak ada yang sudi ataupun berhajat untuk membeli lelongan beliau, namun beliau menyerah kepada takdir Allah. Itulah dikatakan rezeki. Jadi untuk malam ini juga, di samping lelongan amal ini, anda boleh semak-semaklah bagaimana percaturan di dunia ini menyebabkan kita terlampau banyak sangat orang kata masalah dan muslihat. Jadi kita nampak tidak habis-habis dengan krisis. Dulu di China pun bermula COVID-19. Sekarang ini pun bila Rusia telah menyerang Ukraine. Jadi hari ini dan semalam China menyatakan sokongan kepada tindakan Rusia itu. Jadi inilah menandakan bahawa China juga merupakan sebuah negara superpower di dunia ini. Sebenarnya mereka cuba membina blok tersendiri. Mereka ingin melawan, sudah tentulah, polis dunia, iaitu United States of America. Jadi kita nampaklah tak habis-habis sebenarnya elemen perang dingin ini. Jadi kewujudan perang dingin ini juga boleh menimbulkan implikasi yang besar kepada ekonomi dunia. Mana tidaknya tidak sampai 2 minggu berlaku perang Ukraine dan Rusia itu, hari ini dikhabarkan bahawa harga emas orang kata meningkat naik. Tetapi bila harga minyak naik juga, itu menandakan bahawa berlaku masalah supply lah. Jadi banyak negara akan terkesan dengan kenaikan harga ini, dan sudah pastilah bagi mereka yang bergantung, negara yang bergantung kepada petroleum, jadi sudah tentu terpaksalah meningkatkan kos pengendalian ataupun pengurusan. Jadi ini menampakkan bahawa kita tidak habis-habis meningkatkan kos kehidupan kita ini.
Bila kos meningkat, sudah tentulah inflasi akan meningkat. Dan ini menyukarkan rakyat yang telah terkesan dengan pandemik COVID-19 sebelum ini. Jadi saya nampak bahawa inilah merupakan satu hela di mana negara-negara besar mereka bagaikan pentas opera. Macam lagu Wings ia di pentas opera. Jadi itulah sebenar-benarnya kehidupan kita ini. Kita berlakon banyak sangat. Jadi samalah macam politik di Malaysia. Bila menjelangnya pilihan raya, pelbagai orang kata janji ditaburkan, manis mulut, semanis gula. Tetapi bila sudah menang, di mana mereka ini berada, lebih kurang macam itulah. Jadi bila rakyat pergi meminta sesuatu, sudah tentulah mengisi borang appointment dan kadang-kadang permohonan itu diketepikan sehinggalah tibanya pilihan raya the next. Jadi itulah sebenar-benarnya. Saya tak katakan so bad politik di Malaysia ini, tetapi kita dalam 5 tahun itu sudah menang pun nanti ada juga percakaran. Jadi orang kata tak habis-habis perang mulut. Kadang-kadang rakyat pun sudah tak mau keluar mengundi sebab faktor-faktor seperti sudah muak sebenarnya. Jadi isu inilah cuba dibangkitkan di PRN Johor sebenarnya. Ditambah pula dengan pengundi baru 18 tahun. They are so young. Sometimes they can't differentiate between good and bad. Bukan kata ahli politik ini jahat, tetapi kadang-kadang mereka ahli politik ini pandai menabur janji, menarik sokongan di saat-saat akhir, tetapi padahal sebenarnya apa yang mereka cakap itu 10% pun suka nak ditunaikan. Contohnya, banyak contoh boleh diberi, tapi kita beri satu contoh sahaja. Bagaimana nak mengurangkan pengangguran? Sila jawablah bakal yang menjadi yang berhormat. Ramai akan kata kita akan bantu dapatkan kerja. Tetapi sebenar-benarnya macam mana nak bantu orang muda yang menganggur mendapatkan kerja sebenarnya. Sebab itulah kita mesti ada the smart yang berhormat. Sekurang-kurangnya mereka boleh menjawab. Kita akan buka satu orang kata pusat ekonomi. Contohnya contohnya pusat ekonomi yang membantu memasarkan barangan tempatan. Jadi di situlah sebenarnya pusat ekonomi ini akan digunakan sebagai platform untuk melariskan hasil-hasil produk tempatan. Contohnya Perkasam. Jadi kita nampak di situlah tujuan pusat tersebut.